Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap pada yang terhormat Tuan Nazir, Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama-tama kali iaitu saya mengucapkan marhaban bikum ila syahr Ramadan, iaitu selamat datang di bulan Ramadan, dengan harapan insya-Allah bulan ini menjadi bulan yang penuh bermakna bagi kita, dan juga bulan Ramadan pada tahun ini menjadi sebab atau asbabul hidayah, iaitu sebab kepada hidayah bagi kita untuk beramal, untuk istiqamah dengan amalan kita dengan hati yang bersih dan suci, telus kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita juga berharap bagi yang memang sudah istiqamah dalam ibadahnya pada bulan Ramadan yang lalu, insya-Allah bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi kualiti ibadah Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih bermakna dan Ramadan yang penuh dengan tingkatan ilmu dan juga amal istiqamah serta lebih banyak daripada yang dahulu insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita begitu juga beristiqamah untuk menyelesaikan pengajian kita dengan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falibani, yang mana pada hari ini kita bermula pada muka surat 85 cetakan Galeri Ilmu yang ada di depan saya ini bersama tuan-tuan. Ini adalah berada pada muka surat 85, iaitu menerangkan lagi tentang amalan harian seseorang itu yang dituntut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jikalau ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu. Jadi kalau dah ada, selain wirid, mengaji semua, dah ada waktu lebih, maka tiada mengapa engkau sibuk dengan menuntut ilmu fiqah. Barulah belajar ilmu fiqah yang dalam. Jadi kalau orang yang dah tua, dah susah nak belajar, tak payah masuk dalam ilmu khilaf-khilaf yang dalam ni, tak perlu. Itu biarkan bagi yang muda-muda. Jadi mereka fokus kepada apa yang mereka perlukan, yang fardu ain, dan juga mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Tapi kalau ada waktu, barulah mereka kena belajar ilmu fiqah dan lain-lain, terutama di kalangan orang muda-mudi, supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nadir, iaitu yang sedikit diamalkan pada ibadah. Jadi kerana apa? Kerana ada banyak kes-kes terjadi, persoalan-persoalan yang berlaku yang memerlukan kepada jawapan, tuan-tuan dan puan-puan, yang memerlukan kepada jawapan, dan jawapan ini diperlukan tersebut, jawapan yang diperlukan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu apa? Iaitu agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesalahan dalam ibadah. Maka dia perlu jawab. Tapi kadang-kadang perkara tersebut nadir, iaitu jarang berlaku. Contoh dia apa? Orang nak mempertikai, Ustaz, macam mana hukum dia melakukan ini? Ustaz, macam mana hukum melakukan ini? Contoh yang paling mudah, pada hari ini saja ada yang keluarkan poster kata boleh ke kita saling bermaaf-maafan pada bulan Ramadan, padahal tidak ada nas yang mengatakan bermaafan di bulan Ramadan itu tidak sabit, tidak ada, berarti sepatutnya tidak boleh. Ini perkara yang bid'ah. Maka jawapannya tidak seperti itu. Tidak ada juga nas yang melarang untuk bermaafan pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lain. Jadi mana-mana waktu sekalipun, termasuk terutamanya kesempatan pada bulan Ramadan ini, kita mengucapkan maaf, saling memaafkan, untuk agar supaya kalau ada salah silap kita diampunkan. Jadi perkara ini misalannya perlu dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fiqah yang dalam. Tentulah orang awam akan menghabis umur mereka kalau mereka mengkaji perkara-perkara yang dalam
atau yang detail seperti ini. Bahasa Arab dipanggil dengan dakik. Jadi lebih baik mereka fokus kepada ilmu yang fardu ain sahaja dan juga amalan bagaimana membersihkan hati dan selesaikan semua itu dibandingkan sibuk dengan perkara yang bersifat khilafiyah, yang bersifat dakik ataupun nadir, jarang berlaku. Okey. Dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berbantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka itu. Supaya apa? Kerana kadang-kadang bagi orang yang mempelajari ilmu fiqh yang dalam ini, mereka akan terdedah dengan perkhilafan. Mereka akan terdedah dengan perdebatan, dengan perbincangan yang mendalam. Dan ada di kalangan mereka, terutama yang muda-muda, macam kita ni, macam saya ni, yang muda ni darah-darah panas lagi. Darah muda ni, maka memang semangatlah untuk berhujah, untuk berjawab, untuk berjidal atau perdebatan. Dan ini sebenarnya kadang-kadang jidal ini, bukan kadang-kadang, selalu kadang-kadang dikawal atau dimotivasikan oleh syahwat. Syahwat tu maksudnya teringin nak menang, teringin nak tunjuk teringin nak nunjuk keilmuannya yang lebih alim dan lain-lain, dan ini penyakit dalam ilmu tasawuf, ini disebut penyakit. Maka bagi orang-orang yang dah tua, yang memang dah terutama di kalangan awam, janganlah masuk dalam ilmu ini kerana takut nanti mereka terjerumus dalam bab ini juga. Tapi tak boleh nak kata, okey, kalau macam tu semua orang jangan belajar ilmu fiqh sebab ini akan memunculkan perdebatan, pun tak boleh juga. Sebab banyak isu-isu umat yang memerlukan jawapan dan perselisihan yang memerlukan penyelesaian. Maka nak tak nak terpaksa. Jadi orang-orang yang muda, yang penuntut ilmu, yang belajar dekat sekolah agama, ma'had atau ma'had tahfiz, mereka setelah cukup ilmu alat. Jadi seharusnya sekolah agama ni penuhkan ilmu alat sahaja. Ilmu alat penuhkan. Baca kitab tu kalau boleh tak ada salah sebelum SPM. Itu kena mampu baca kitab Arab. Jadi bila mereka keluar daripada sekolah, barulah mereka didedahkan dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan lain-lain, dan mereka tidak tergelincir di dalam kesalahfahaman terhadap ilmu tersebut. Dan mereka perlu kepada ilmu itu agar supaya apa? Agar supaya mengekalkan ilmu-ilmu hukum hakam. Kita nak tahu hukum jual beli macam ni halal ke tak halal, ustaz? Barang ni halal ke tak halal? Produk ni halal ke tak halal? Kita perlu kepada jawapan semua isu-isu ini. Maka yang berkewajipan adalah orang-orang yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan cukup ilmu fiqh dia, cukup ilmu akidah dia yang dalam, maksudnya ilmu kalam itu, atau ilmu tasawuf yang peringkat tinggi. Maka menuntut yang demikian itu, kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, itu iaitu daripada jumlah fardu kifayah, bukannya fardu ain. Jadi dahulukan ilmu fardu ain, baru boleh masuk ilmu fardu kifayah, seperti ilmu perdebatan tadi, ilmu yang ada polemik, ada jidal, ada perselisihan. Tetapi jika jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu. Ini Syekh Abdul Somad Al-Albani ingatkan kita, walau macam mana pun kita dalam menuntut ilmu, jangan pernah tinggalkan wirid dan zikir kita. Sebab engkau sibuk pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Jadi kalau fardu ain lainlah. Fardu ain terpaksa meninggalkan zikir untuk menuntut ilmu fardu ain, itu wajib, kerana tanpa ilmu fardu ain kita dalam keadaan lembah dosa. Itu jadi wajib. Tapi bila dah ada ilmu fardu ain yang cukup, wirid-wirid pun banyak, jangan kita tinggalkan wirid hanya untuk mengejar ilmu fardu kifayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kami di pondok dulu memang setiap waktu di pondok, dari mula jamaahnya, wirid lepas solatnya, istighasah ba'da, istighasah setelah subuhnya, setelah jamaah subuh kita istighasah bersama, lepas tu malam Jumaat dengan manakibnya, dengan bacaan wirid-wirid tertentunya, dalail khairat setelah asarnya. Ini tidak kita lupakan. Setiap Sabtu, Jumaat malam Sabtu kita ada Ratib Al-Atas atau Ratib Al-Haddad. Ini saya nasihatkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Ratib Al-Haddad, itu yang kitab terbaik, terutama dari Johor. Siapa yang daripada Johor memang dah biasa Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad. Ini baca setiap hari istiqamah. Kekalkan satu waktu.
Kalau tak dapat buat dekat masjid bersama jamaah, buat sendiri di rumah dan baca tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari buat ratib al-hadad. Ratib al-hadad ini, kerana apa ratib hadad ini adalah zikir-zikir yang ma'thur, yang memang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dengan susunan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Qutbul Irsyad, salah seorang tokoh besar di negeri Tarim di Hadramaut, Yaman. Dan beliau seorang yang sangat alim, merupakan kawan dan juga yang mengambil ijazah dan memberi ijazah kepada Syekh Yusuf Al-Maqasari, ulama Nusantara dari Makassar. Syekh Yusuf Al-Maqasari sempat bertemu beliau dan saling memberi dan menerima ijazah. Ini Syekh Habib Abdullah Al-Haddad, tuan-tuan dan puan-puan. So amalkan. Amalkan, insya-Allah menjadi asbab kepada hidayah. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan ibadah, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahawasanya adalah bagimu syaitan yang bersembunyi di dalam hatimu. Jadi ada orang yang suka menuntut ilmu tapi tak nak wirid. Ini dikhawatiri tujuan dia itu dah nanti dipesongkan oleh syaitan, yang mungkin saja dia akan menggoda kita kepada perkara yang diharamkan, seperti pergaduhan, seperti jadal, seperti perdebatan yang tidak ada membawa persatuan tapi justru memperceraikan antara umat. Iaitulah penyakit yang tersembunyi di dalam hatimu. Itulah penyakit yang tersembunyi di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat. Maka menuntutmu pada ketika itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya niat dia tak betul, bukan menuntut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan kerana akhirat, dan bahawasanya tuntutmu itu semata-mata kerana berkehendak akan dunia jua. Jadi akhirnya menuntut ni hanya kerana berkehendak kepada dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Sebab ada ilmu itu, kalau zaman dulu terutamanya, jawatan-jawatan penting dalam negara dipegang oleh qudat. Qudat itu adalah qadi-qadi. Dan syarat untuk menjadi qadi zaman dahulu bukan setakat lulus fakulti syariah, tuan-tuan dan puan-puan. Hafal Al-Quran. Lepas hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab usul fiqh, hafal hadis-hadis, hafal kitab ilmu furu' al-fiqhiyah. Sehingga kan bila ditanya soalan, dia boleh terus quote dari kitab ini, nukilan kata-kata imam ini, dia boleh hafal semuanya. Jadi tidak mudah. Dan apabila mereka selesai jawatan ini, ilmu ini, mereka boleh mengambil mubarah, iaitu seleksi menjadi qadi, menjadi hakim. Ketika mereka dipilih menjadi hakim, maka mereka mendapat gaji yang besar. Zaman itu gaji yang besar. Jadi rata-rata qadi ini, qudat ini kaya-kaya. Berbeza dengan ulama-ulama yang muallif, yang ahli tulis ini, mereka ini biasanya mengajar di zawiyah, mengajar di pondok, di madrasah yang tidak ada harta, justru menjauhi daripada harta dan hanya mengarang kitab, menulis, mengajar dan lain-lain. Ini beza antara keduanya. Tapi bukan kita kata tak boleh jadi qadi, tak boleh jadi hakim. Kena jadi hakim, wajib bagi yang perlu jadi hakim daripada orang yang tak layak jadi hakim. Lebih baik yang layak jadi hakim. Hanya sahaja nak tak nak, penyakit itu tetap ada, iaitu takut kalau kita tak mampu kawal diri, takut kita tergelincir bagi yang tidak mampu. Tapi zaman sekarang, na'udzubillah min zalik lah. Sebab itu disebutkan bahawa kalaulah hakim ini, kalau kaki ini, satu kaki ada dalam neraka, satu kaki ada dalam syurga, menunjukkan apa? Kadang-kadang ada sebahagian di kalangan hakim yang tidak telus. Itu cerita dia zaman dahulu. Sebab itu ulama-ulama yang Rabbani ini takut untuk duduk di jawatan tersebut. Apapun itu, insya-Allah pada hari ini, kita hidup di zaman ini, kita perlu mengisi ruang-ruang kosong ini agar supaya tidak diisi orang yang tidak layak. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga kena sentiasa ingat nasihat Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falibani ini agar supaya kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Maka menuntutmu pada ketika itu bukan kerana Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan kerana akhirat, dan bahanyanya tuntutmu itu semata-mata kerana kehendak akan dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Maka tatkala itu sukalah syaitan kepadamu. Ingat tu.
Maka jikalau engkau cuba akan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadah, maka tiada segan dirimu daripada mengerjakan yang demikian itu. Bahkan setelah itu dirimu sangat gemar kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada engkau kehendak dengan menuntut ilmu itu melainkan kerana Allah SWT, maka yang demikian itu lebih afdal daripada segala ibadah. Jadi apa? Kalau dia dah memang banyak wirid, selain daripada ilmu fardu ain dia dah ada, lalu ilmu fardu kifayah dia menuntut, dalam waktu yang sama dia banyak berwirid, wirid dia itu akan mengingatkan diri dia, wirid itu akan mengingatkan bahawa dia tidak ada apa-apanya, wirid dia itu akan mengingatkan dia kepada Allah. Inilah zikir. Zikir ini tatmainnul qulub, dan juga dia dapat mengingkari perkara yang keji, perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar seperti apa? Perkara yang mungkar seperti takabur, sombong dan lain-lain. Okey. Lalu kerana apa? Kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallahi minas salati wassiyami wal haji wal jihadi fi sabilillah azza wa jalla. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam Musnadil Firdaus. Walaupun hadis dia lemah, tapi dia diambil sebagai apa? Sebagai ibrah fadailul a'mal. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Maksud dia menuntut ilmu yang memberi manfaat itu terlebih afdal kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada solat sunat dan puasa sunat dan haji sunat dan perang sabilillah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami. Lalu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul ilmi yawman khairun min siyami salasati ashhurin. Iaitu apa? Menuntut ilmu yang memberi manfaat manfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam Musnad Firdaus, dan menurut dalam kitab Faidul Qadir bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu alam. Walaupun bagaimana, kita ambil fadailul amal juga kerana apa? Kerana menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Jadi pentingnya menuntut ilmu. So kita apa? Cara kita buat adalah kita balancekan. Tetap menuntut ilmu. Kalau fardu ain kenalah tuntut. Lalu menuntut ilmu dan juga pada waktu yang sama wirid. Dan ini yang kita lakukan di pondok-pondok. Talabul ilmi sa'atan khairun. Sabda Nabi SAW lagi, iaitu talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Iaitu apa? Menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat terlebih baik daripada solat tahajud semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami juga dalam kitab Musnad Firdaus. Dalam kitab Faidul Qadir dianggap juga lemah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang perkara yang kedua, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi engkau sibuk dengan ibadah sunat kepada zikir, daripada zikir, membaca Al-Quran, mengucap tasbih dan mengucap selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu terlebih, itu daripada derajat abidin, dan itulah tariqat atau tariqatus solihin atau jalan orang-orang yang soleh, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Jadi ini apa pentingnya kita, iaitu apa? Manfaat dan tiada kuasa untuk menuntut akan dia, tapi sibuk. Jadi orang yang dah tak mampu, yang dah cukup dapat ilmu yang fardu ain sahaja, lalu tak cukup nak belajar ilmu tinggi-tinggi, dah tua, nak belajar bahasa Arab dari awal dah tak reti, dah susah, dah berat, maka penuhkanlah ibadah, zikir, sunat, solat sunat, baca Al-Quran, tasbih, solawat. Ini penuhkan tuan-tuan dan puan-puan. Penuhkan hari-hari tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini ada kawan-kawan kami, contoh dia Ustazah Asma Harun, dia ada buat jadual harian. Tahajud, solat ini, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, solawat, zikir, wirid. Ini semua ada tik. Kita kena buat tu susunan harian kita untuk 30 hari di bulan Ramadan. Berapa banyak yang kita dah buat. Dan kalau boleh di masjid-masjid, saya yakin banyak masjid-masjid,
kita buat yang dipanggil dengan apa? Kita buat yang namanya tilawah Al-Quran, iaitu baca Al-Quran bersama-sama dengan ustaz. Setelah itu dibuat ceramah atau tadabbur bahagian daripada Al-Quran yang penting. Kalau mampu seluruhnya, tapi memanglah susah. Lambat nanti tafsir je. Kalau kami di pondok pun khatamkan kitab tafsir An-Nawawi, tafsir Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu sahaja dalam bahasa Arab tu kita khatamkan dalam masa 7 tahun dulu. 2 jilid tebal ni, 7 tahun dah nak khatam. Ngaji lepas maghrib tiap hari. Sikit-sikit dengan syarah. Jadi memanglah susah kita nak buat. Kalau di Masjid Syakirin di Gombak ni, kita dah khatam selama 11 tahun kalau tak salah. 11 tahun, iaitu nazir kami, iaitu Ustaz Dr. Saub Iman. Dia membaca kepada semua masyarakat dengan tadabbur, bacaan, tajwid dan juga tadabbur sekali, per lafaz, per ayat dan per lafaz. Itu habis 11 tahun. So kalau bulan Ramadan kita alihkan dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita tilawah yang banyak, lepas tu kita ambil seleksi terpenting daripada ayat-ayat Al-Quran itu dan kita tadabburkan, tuan-tuan dan puan-puan. So ini insya-Allah kita hidupkan masyarakat kita dengan masyarakat yang bertakwa, berilmu. Insya-Allah kalau dekat dengan ibadah, dekat dengan ilmu, keluarga kita, diri kita, masyarakat kita semua akan dijauhi daripada segala kerosakan-kerosakan sosial yang ada di luar sana. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah. Jadi pastikan ibadah ini murni kerana Allah dan jangan riya, ujub dan takabur, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini kita kena ingat. So inilah pentingnya ilmu tasawuf. Sebab apa? Tujuan ilmu tasawuf itu untuk memastikan hati kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ini jangan ada muncul perkara-perkara penyakit tadi, riya, ujub, takabur. Ini tak boleh. So untuk mengawal ini kita belajar ilmu tasawuf. Jadi Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini cuba nak bagi tahu kita perlu pada ilmu tapi jangan tergelincir dalam ujub. Dia nak bagi tahu tu. So kalau orang muda maybe kita tak boleh buat apa lah, bagi dia nak menuntut ilmu dan dia tergelincir tu, semoga dia cepat bertaubat. Itu je lah yang kita dapat buat sebab dia masih muda, darah dia masih panas. Jadi memang macam tu. Tapi kalau yang dah tua ini, sebaiknya tidak masuk dalam ruang riya, ujub dan takabur, sebab dia bila-bila masa sahaja nyawa dia boleh ditarik. Bila-bila, walaupun muda, bila-bila masa boleh ditarik, tapi lebih banyak zon dia, lebih banyak sangkaan dia mendekat kepada akhir hayat adalah yang dah tua. Itu jelas. Maka dalam hal ini dikhawatirkan, maka sebaiknya dia tidak terjatuh, tidak membuka pintu untuk tergelincir dalam kesesatan tadi, atau dalam riya, ujub, penyakit hati yang susah untuk kita bersihkan. Kita pun susah semua. Tidak ada yang terkecuali daripada penyakit ini. Semua akan menghadapi penyakit ini, kecuali para anbiya. Seperti Rasulullah SAW yang dibedah 2 kali untuk dibersihkan hatinya. Okey. Tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan kerana menyembah Allah, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah. Ini perintah bagi Allah, perintah Allah kepada kita, iaitu apa? Mukhlisina lahuddin. Jadi murni buat ibadah kepada Allah SWT. Susah untuk kita dapat ikhlas. Maqam ikhlas ni maqam yang tinggi. Tapi insya-Allah kalau dah tua tu dia dah jadi ikhlas lah, sebab dia tahu dia sekejap lagi dah tak lama dah akan pergi. So dia nak memperbanyak amal dia untuk diri dia, dia nak cepat selamat. Kalau dia akan mati besok, dia nak mati dalam husnul khatimah. Ini cara salah satu penyebab untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan keikhlasan di dalam hati. Perkara yang ketiga, bahawa sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin, atau engkau perbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan segala amal yang soleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha yang solihin, ulama sufiyah dan ad-din, ahli ad-din. Jadi apa? Dia nak suruh kita sibuk dengan perkara yang yang merupakan kebajikan kita kepada umat Islam, kepada muslimin. Jadi apa? Ada maybe dia
dia punya tugas sebagai influencer, mungkin di-influence orang. So dia lebih kepada dakwah, mengajak orang, menolong yang susah, membuat apa kerja-kerja amal dan lain-lain. Maka dia kena fokus dalam bab tu. Okey. Maksudkan dia dalam kesukaan atau kedalam hati orang mukmin, atau engkau perbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan segala amal yang soleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha yang solehin. Contoh lagi yang lain adalah ada orang mungkin dia tak mampu nak ngaji tinggi-tinggi, tak mampu nak apa, so dia ikut je seorang syekh ni. Pergi mana-mana syekh ni wirid ke apa, dia ikut saja. Syekh ni baca kitab, dia ngaji kitab. Syekh ni wirid, dia wirid. Syekh ni jamaah, dia jamaah. Dia khidmat syekh tu, dia jadi driver lah syekh tu. Dia kan dulu dia kerja korporat, kereta besar-besar, dari Mercedes, dari BMW, dari yang tinggi, dari yang 4 roda, dari yang apa beroda-roda, semua benda tu. So apa, dari bila dah tua ni, semua benda tu tak dapat dia nak bawa ke dalam kubur, tak boleh nak bawa. Nak wariskan ke anak dia pun, anak-anak dia pun semua dah kaya-kaya, semua dah ada rumah sendiri, semua dah ada kereta sendiri. Daripada banyak kereta mengangguk ini, maka dia pun berkhidmat kepada fuqaha, kepada ahli fiqah, kepada ulama-ulama. Bawa mereka, dia orang nak pergi mengaji, jom ustaz ikut saya, bawa mereka. Ini adalah cara salah satu berkhidmat. Kerana apa? Berkhidmat dengan ahli ilmu adalah sama dengan berkhidmat dengan ilmu dan berkhidmat untuk agama. Dulu seperti itu. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan pergi ke Turki, pergi ke Maghribi, pergi ke Mesir, memang banyak ulama-ulama ini diikramkan. Kerana apa? Mereka ini waktu mereka habis untuk menuntut ilmu dan mengajar, menuntut ilmu dan mengajar. Jangan sampai mereka yang berilmu ini berhenti berdakwah, berhenti mengajar, berhenti mengaji, berhenti menulis, berhenti membaca. Sebab apa? Sebab sibuk nak buat bisnes untuk menghidupkan keluarga dia, untuk menjalankan misi dia, masa depan dia. Itu jangan. Sebab apa? Tugas dia dah menuntut ilmu dari kecil ni sampai besar. Tugas dia adalah dakwah untuk mengajak orang daripada keburukan kepada kebaikan. Itu tugas dia. So, jangan sampai kerana hidup dia susah, dia terpaksa tinggalkan mengajar tersebut. Ini jangan sampai. Supaya apa? Kerana kita berharap dengan ilmu mereka. Ini yang kita di Malaysia ini, kita diharapkan. Haraplah semua tuan-tuan dan puan-puan tolong fuqaha kita, tolong kita punya ulama di pondok-pondok, di Kelantannya, di Kedahnya, di Ganunya, di Peraknya, di Melakanya, di negeri-negeri yang lain tu kita tolong, kita ajak mereka, kita tolong mereka, kita support mereka, kita minta mereka mengisi pengajian dan lain-lain. Ini. Okey. Ulama sufiah dan juga ulama sufi, lebih-lebih lagi ulama sufi. Sebab apa? Ulama sufi ini adalah ulama-ulama yang apa? Ulama-ulama yang memang tak peduli dengan dunia. Dia tak kisah dengan dunia. Jadi apa, mereka ini kalau di negara-negara Arab, dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab sejarah bahasa Arab, kalau tuan-tuan baca, mereka tujuannya apa? Mereka ini semua kerjanya hanya berdakwah, duduk di zawiyah, makan seadanya, hidup seadanya, dan hanya berkhidmat untuk umat. Dan ahli ad-din, iaitu orang-orang yang kuat beragama dan berkhidmat kepada segala guru kita dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan itu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, guru kita kena hormati. Kita ini laulal murabbi. Jadi apa? Kalaulah bukan kerana murabbi, man ana. Kan lagu man ana tu, lagu kita duk nyanyi tu, man ana, siapakah aku? Siapa aku ni? Laula murabbi, kalaulah bukan guru aku. Cuba kita ingat. Ini betul dalam kitab-kitab, serendah-rendahnya kitab, nama dia pelita penuntut. Ini saya nak bagi tahu, nak ingatkan. Sepatutnya di madrasah-madrasah, madrasah insya-Allah mengaji. Di masjid-masjid ini kena mengaji kitab, nama dia pelita penuntut. Kitab tersebut terjemahan bagi ta'limul muta'alim. Saya sendiri dah terjemahkan bahagian daripada kitab ini. Kalau tak salah ada di sini. Ini kitab saya yang saya sendiri buat, penyuluh buat penuntut. Tujuan saya apa waktu saya menulis buku ini? Sama, agar supaya rakyat Malaysia ini faham pentingnya, hormatnya ilmu dan menghormati ahli ilmu. Ni boleh beli di galeri ilmu juga.
Okey, iaitu pentingnya menuntut ilmu dan berkhidmat kepada ahli ilmu. Kita ini menuntut ilmu, dapat ilmu dari guru. Ibarat kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu huruf yang guru ajarkan itu diibaratkan seperti seharga 1,000 dinar, tuan-tuan. Dinar ni duit emas zaman dulu. Duit emas. Apa, pure gold ni. Pure gold. Tak tahulah berapa karat dia tu, tapi kalau bahasa Arab dia tu dinar ni adalah apa, yakni an-nuqud minaz zahab, iaitu duit yang terbuat daripada emas, bukan perak, emas, kerana perak dipanggil dengan dirham. Ini. So ulama dulu tu apa, jadi kita kena menghormati guru-guru kita, terutama kita yang juga guru-guru, yang juga guru-guru yang menghadiri ini dan yang ada di luar sana perlu dihormati. Saya sedih tengok di Malaysia sekarang, kadang dengar ibarat apa, apabila anak pergi sekolah, lepas tu kena salahkan, kena marah dengan guru, dihukum apa, mak bapak marah kepada guru, kenapa marah murid dia, kenapa marah anak mereka dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi terus terang. Kalau dalam kitab Ta'lim Ta'lim tu bahkan dikisahkan ada khalifah ini dia hantar anak dia kepada seorang guru dan dia bagi tahu kat guru dia, engkau buatlah macam apa kau nak buat dengan anak ini, anggap dia macam anak engkau. Kerana apa? Dalam hukum fiqah, ibarat dia macam tu, dalam hukum fiqah, kalau seorang bapa terbunuh anak, istilah dia macam tu, maka dia tidak ada qisas. Tapi dia boleh ditakzir lah. Takzir tu dihukum dari segi negara, dia boleh dihukum. Tapi dia tidak boleh dikisas. Kisas itu apa? Kisas tu berarti disuruh balas dengan balas pembunuhan, kerana itu anak dia sendiri. Jadi saya bukan nak kata boleh membunuh anak, nauzubillah min zalik, tak, bukan macam tu. Tapi nak menggambarkan betapa tingginya seorang ibu bapa yang waktu itu khalifah, bila dia hantar anak dia nak anak dia itu dilatih dan menjadi orang yang baik sebaik-baik mungkin. Dan ini tersebut dalam kitab-kitab sejarah muluk, sejarah tarikhul muluk kita panggil kan. Sejarah-sejarah raja, bagaimana khalifah Daulah Uthmaniyah, khalifah Mariniyin, Wattasiyin, Alawiyin yang ada di Maghribi misalnya, mereka memang anak mereka tidak dimanjakan. Mereka dari kecil, anak mereka akan letak dan diletakkan kepada seorang guru bimbingan, guru bimbing yang mana di pondok dia akan mengaji dengan hafal Qurannya, dengan apa, pastikan mereka menjadi seorang tokoh. Sebab itu Sultan Abdul Hamid Al-Thani ketika dia menjadi sultan, dia sangat menghormati setiap guru dia yang pernah menjadi guru dia tu, semua tu guru dia dan dia hormati. Ini paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada mengerjakan, iaitu apa, berkhidmat kepada segala guru kita dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu. Ulang-ulang buat apa yang mereka buat. Diorang suruh wirid, ikut wirid. Kalau saya dengan guru saya memang kita masih kontak. Kalau guru saya, Aiman tolong macam ni, okey siap. Tolong cari ibarat ini, tolong cari hukum ini, dilem ni, okey saya cari, saya bagi. Macam tu. Dan menguasai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan serta pakaian akan fuqara dan orang miskin. Jadi ada di kalangan umat Islam yang bertugas untuk mereka diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, maka mereka menolong orang yang miskin. Orang yang miskin. Jadi kita dekat Malaysia ni ada yang miskin, yang tak makan, atau yang gelandangan, yang tak kerja, yang apa. Kita kena tolong mereka. Pelajar-pelajar yang belajar dekat negara Arab sana, yang mana sekarang dalam keadaan COVID ni, Masya Allah, saya dengar harga barang semua naik. Ada yang turun, tapi transportasi naik, naik, semua naik. Dah lah mahal, dah lah semua benda naik. Dah sakit dah, semua hidup dah sakit. Maka inilah waktunya kita menolong mereka. Di rumah-rumah sewa dah naik. Menolong mereka. Belum lagi itu saudara-saudara muslimin kita yang berada di kamp-kamp pelarian. Kita kena tolong mereka. Berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Kita kena berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Berulang-ulang berjalan menghantar orang yang mati ke kubur. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan lari. Kita tolong dia, kita ikut, kita saksikan kebaikan dia. Kerana saksi orang Muslim itu terhadap mayit, orang yang meninggal di kalangan muslimin, itu insyaAllah tanda termasuk orang-orang yang salihah dan ahli syurga.
maka berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan, maka yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah yang sunat. Kalau terpaksa buat macam ni, buat semua benda tu daripada ibadah yang sunat, kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah. Itu sendiri itu ibadah. Benda yang kita buat, benda yang bakti ini sendiri ibadah. Jadi kalau yang nak rasa, okey, tolong pergi masjid wilayah, okey, dan tolong buat memberi sumbangan, iaitu bantuan-bantuan kepada asnaf. Saya tak tahulah masjid wilayah ada asnaf ke tak, tapi kalau kami di Gombak ni memang kami ada banyak asnaf yang perlu kami tolong. Dulu pernah terjadi waktu PKP, sampai ada di kalangan asnaf yang memang dah tak ada makanan, tak ada beras, nak kerja tak boleh, dah tak ada duit. Nasib baik kita spread the word kan, bagi tahu semua orang. So mereka mesej, malu tu, mesej pun malu, tak nak datang masjid, malu. Mesej, ustaz, boleh ke dapat bantuan? Boleh. Saya pergi situ tengok, Masya Allah, sedih. Terus kami pun membawa banyak bantuan dan memberi, alhamdulillah, berumah-rumah yang perlu dibantu pada waktu itu. Ini contoh dia. Ini contoh dia, insya-Allah. Okey. Dibilangkan akan dia daripada ibadah, lagi menyukakan akan hati orang Islam, kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yaumal jumu'ati sa'iman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Iaitu hadis ini diriwayatkan dalam kitab At-Targhib. Yang mana maksudnya, barang siapa berpagi-pagi pada hari Jumaat, puasa dan ziarah. Jadi berangkat hari Jumaat pagi, lalu berpuasa dan ziarah ia akan orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah. Ini bukan nak suruh puasa hari Jumaat sahaja, bukan. Ini adalah mengatakan macam mana juhudnya seseorang tersebut dalam ibadah, ya. Dan ziarah ia akan orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah, dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Dia akan mendapatkan syurga, insya-Allah. Ini maksud dia. Setiap kali bila ada hadis kata fa'aujabalahu atau faqad aujabalahul jannah, wajabat lahul jannah, misalnya wajib bagi dia syurga, ini maksud dia apa? Ini maksud dia targhib daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada syariat lah inti dia, untuk melakukan ibadah yang mulia tersebut. Kerana apapun itu, syurga dan neraka ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang keempat, tuan-tuan, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi sibuk engkau dengan hajatmu, kerana berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu ataupun isterimu. Padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu, dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan tanganmu, dan sejahtera agamamu, kerana engkau tiada berbuat maksiat. Jadi ada yang level keempat lah. Makam yang keempat pula, orang yang mencurahkan segala kemampuan dia, segala kesibukan dia kepada perkara-perkara yang bersifat kerja. Dia tu sibuk untuk mencari rezeki. Tujuan dia apa? Untuk belanja diri dia dan belanja anak dia dan isteri dia. Nak hantar anak pergi sekolah, nak hantar anak pergi pondok, nak hantar anak pergi mahat tahfiz, nak hantar anak pergi menuntut ilmu. Misalan dia, tuan-tuan dan puan-puan. So macam mana? Semua tu tak apa. Dan bila dia buat semua pekerjaan tadi, sejahtera. Jadi orang lain tak terkena kalau dia tak kerja. Kerja dia apa? Duk mengumpat je. Kerja dia duk mengata je. Kerja dia duk mengutuk je. Kerja dia duk bergosip je. Ini bahaya. Lidahmu atau tanganmu dan lain-lain, ini akan berbahaya. Jadi dengan dia kerja, justru dia tak buat maksiat. Ini lebih baik. Itu, tuan-tuan, maksud dia. Maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan derajat ashabul yamin. Termasuk golongan ashabul yamin, orang yang berada di tangan kanan, iaitu orang yang diberikan suratannya itu pada kanannya, seperti orang yang soleh. Dia dapat seperti kanannya seperti orang yang soleh. Kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Sebab dia tak dapat naik seperti martabat yang dahulu, maka dia dapat macam ni. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada maqam agama Islam. Minimum seperti ini. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu ashabus shimal. Bawah dia apa? Ashabus shimal.
iaitu orang yang diberikan suratannya itu pada kirinya, iaitu orang yang dipermainkan oleh syaitan kerana mereka itu sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan agama mereka itu, waliyadzubillah. Jadi mereka ni dimainkan oleh syaitan sehingga sibuk dengan akhirnya sesuatu yang lain sehingga agama dia pun dirugikan, waliyadzubillah. Ataupun memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Contoh dia sengaja memberi kesakitan atau kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin, membuat orang muslim lain sakit. Ini juga dilarang. Jangan buat jahat, jangan buat aniaya, jangan tuduh orang, jangan menyakitkan hati orang. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaannya atau kebinasaan di dunia dan akhirat. Dan seyogyanya engkau jauhkan martabat yang akhir ini. Ketahui olehmu wahai talib. Jadi ketahuilah olehmu wahai talib. Talib tu penuntut ilmu. Kita ni penuntut ilmu. Saya masih menuntut ilmu, tuan-tuan. Walaupun saya mengajar, ini bukan mengajar saja, saya menuntut ilmu, mengambil intisari nasihat daripada Syekh Abdul Samad Falimbani. Ketika saya baca ni seolah-olah saya melihat cermin itu sendiri, melihat diri saya. So ini dia kata, ketahui olehmu wahai talib, bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Jadi ada 3 perkara. Pertama, salim, iaitu sejahtera daripada siksa, iaitu seorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Ini salim. Yang kedua adalah rabih. Rabih itu untung, iaitu mendapat laba. Mendapat laba tu rabih, ribhun. Ribhun bahasa Arab tu untung. Rabih, orang yang mendapat keuntungan, iaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauhkan daripada segala maksiat serta ia membanyakkan akan segala yang disunatkan. Itu rabih. Yang ketiga khasir. Khasir iaitu mendapat rugi. Khasir ini mendapat rugi. Khasir iaitu mendapat rugi, iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Dia itu dalam keadaan rugi. Jelas kan tuan-tuan dan puan-puan? Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, iaitu yang mendapatkan laba, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim. Minimum martabat salim. Jangan sampai martabat khasir. Iaitu yang sejahtera itu, dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi akan martabat yang khasir, iaitu yang dapat kerugian itu. Ini yang kita kena usahakan diri kita. Jangan sampai kita terjadi golongan orang-orang yang rugi. Dan ketahui olehmu pula wahai talib, bahawasanya bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara. Jadi ada 3 perkara bagi hak segala makhluk. Pertama, seperti malaikat, iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan ke dalam hati mereka. Kedua, seperti binatang, iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Ketiga, seperti kala dan ular. Maksud dia apa? Iaitu dan segala binatang yang buas, iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikan daripada makhluk. Ini yang kita takuti, jangan sampai kita jadi yang ketiga ini. Jadi kita nak yang seperti yang pertama, iaitu seperti malaikat. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Maka jikalau engkau tiada kuasa, jadikan dirimu itu seperti malaikat. Jadi kita kena tak mampu nak jadi macam malaikat itu, maka jadikan dirimu itu seperti binatang. At least binatang yang tidak membahayakan orang lain. Tidak sampai merusak umat. Ini yang bahaya. Yang kita tak nak ni yang merusak umat. Merusak umat ni bukan hanya perompak, bukan hanya pencuri, bukan hanya koruptor, bukan hanya orang yang ambil rasuah dan lain-lain, bukan. Yang dimaksud dengan perusak ini termasuk daripada orang-orang yang sengaja menggunakan segala kemampuan dia untuk menjauhkan umat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dia, tuan-tuan. Jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular serta segala binatang yang buas itu. Syahdan seyogyanya. Seyogyanya itu bahasa Arab dia yang bagi itu sebaiknya. Seyogyanya
Jangan engkau sibuk pada tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di akhirat. Jadi jangan kita sibuk melainkan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di akhirat, tuan-tuan. Jadi kita nak yang kita sibukkan itu untuk akhirat sahaja. Sebab itu orang yang rasa nikmat dengan ibadah akhirat ini, dia akan lalai dengan urusan duniawi. Jadi dia tak sibuk dengan permainan, dengan suka-suka yang ada kat luar tu. Dia dah tak sibuk dah. Sebab apa? Dia dah rasa manisnya akhirat. Bayangkan kalau kita rasa manisnya akhirat ketika kita masih muda, ketika kita umur masih belasan, masih puluhan, masih 10, 20, 30 tahun, maka tentulah perkara ini lebih berharga, lebih bermakna bagi kita. Ini contoh dia. Tapi tidak terlambat. Bila pun itu boleh. Tiap-tiap hari, iaitu apa? Jangan engkau sibuk pada tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang beri manfaat bagimu di akhirat, ataupun sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Ini yang dimaksud dalam doa tu apa? Rabbana hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana innakal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, di dalam akhirat juga bagus, wa qina adzabannar. Yang penting kami dijauhi daripada api neraka. Itu inti dia, tuan-tuan. Jikalau tiada kuasa engkau mendirikan atas agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi sendirimu. Okey, jikalau engkau bersunyi sendirimu, nescaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Kalau dah tak boleh tidur, maka iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar dan tiada memberi manfaat akan agamamu atau memikirkan yang demikian itu. Jadi kalau orang ni budak ni dah nakal sangat dah teruk sangat, tak beri manfaat, kalau dia tak tidur tu justru dia akan buat maksiat. Lebih baik dia tidur lah, nak buat macam mana bagi orang yang seperti ini. Tapi insyaAllah kita tak adalah, tuan-tuan puan-puan, insyaAllah minas salihin, minal ibadis salihin. InsyaAllah istiqamah. Bulan Ramadan ni kita ambil kesempatan. Untuk meningkatkan ibadah kita. Ni. Okey, kerana apa? Kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Jadi kita jangan buat benda yang tak memberi manfaat pada agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Kalau sebelumnya iaitu Imam Tirmizi juga meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhdi dan lain-lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang fasal ke-8. Fasal yang ke-8 pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat. Jadi bila solat ni, apakah adab atau akhlak yang perlu kita siapkan, tata cara yang perlu kita siapkan ketika menghadapi segala solat. Dan sunat engkau tidur pada waktu qailulah. Jadi sunat untuk kita tidur pada waktu qailulah, iaitu waktu dahulu daripada gelincir matahari, kerana tidur pada waktu itu menolong bangun pada malam untuk mengerjakan solat tahajud ataupun kerana berjaga untuk berbuat kebajikan yang lain selain daripada solat tahajud. Jadi tidur qailulah supaya dia boleh bangun tahajud. Ini tujuannya. Kenapa qailulah tahajud? Tahajud malam, Ustaz. Qailulah maksud dia apa? Bila dia tidur siang sekejap, lalu malam dia tidur macam biasa, lebih mudah untuk dia bangun. Itu maksud dia. Jadi ini pentingnya qailulah. Penting. Saya juga menghidupkan qailulah lah sekarang ni. Dah rasa tua ni memang kena tidur sekejap. Pukul 12 tu saya habis mengajar universiti ni, pukul 11.20 biasanya. Kalau hari saya mengajar universiti 11.20, itu saya tidur sekejap. Siang tu anda bangun, anda solat zuhur dan lain-lain, mengajar sampai malam, tidur dan mudah untuk bangun tahajud ataupun kerana berjaga untuk berbuat kebajikan yang lain selain daripada solat tahajud. Jadi apa? Boleh kita bangun waktu malam, jangan hanya solat tahajud, wirid juga, semualah wirid dan lain-lain itu kita lakukan. Kalau boleh nak solat tahajud banyak-banyak, solat. Jadi kalau kita jadikan apa? Saya jadikan solat tahajud itu 11 rakaat. 11 rakaat. 2, lepas tu witir.
Cuma kalau bulan Ramadan ni saya memang letak witir di tarawih lah. Saya tak letak witir di belakang tapi letak witir di tarawih. Dilepas tarawih, witir, lalu saya dah tak witir lah kat belakang. Sebab kalau dah witir kat depan, tak payah witir kat belakang. Maka dalam hal ini tahajud 8, kadang-kadang buat lebih sikit. So, itu cara untuk minimum lah tahajud ni. Kalau minimum 2 rakaat pun boleh. Ya. Bagi yang lemah mungkin 2 rakaat. Tapi kalau dah biasa tahajud, buat 8. Jadi, jadikan solat tahajud tu dari mula tahajud, solat hajat, solat dan lain-lain solat. Solat tasbih. Solat tasbih itu penting. Okey. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadah pada malam, maka iaitu seperti orang yang makan sahur dengan tiada puasa. Jadi tidur banyak tapi tak buat ibadah. Tidur qailulah lepas tu tak bangun tahajud. No point lah. No point. Sama dia makan sahur tapi dia tak puasa. Maka ia tiada berfaedah. Dia tidak dapat memberi faedah, tuan-tuan dan puan-puan. Hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur. Jadi bangun dulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan solat zuhur pada awal waktu. Kalau boleh untuk mengerjakan zuhur pada awal waktu, setelah itu maka hendaklah engkau mengambil wudu. Okey. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i yang memilih untuk mengakhirkan zuhur. Dalam kitab Bajuri kalau tak salah. Syarah Bajuri ala Fathul Qarib kalau tak salah lah. Dan ini diikuti oleh guru saya, Syekh Mbah Maimun Zubir, almarhum rahimahullah, di Pondok Sarang di Indonesia. Dia memilih untuk memilih pendapat bahawa zuhur diakhirkan. Diakhirkan pukul 2. Kalau di Indonesia pukul 2 lah. Pukul 12 masuk pukul 2. Asar pukul 3.30 atau pukul 4. Jadi dia sengaja qailulah pada waktu itu. Dan dia bangun dan itu lalu dia jamaah. Okey. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk lalu pergi ke masjid. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk lalu pergi ke masjid. Baru pergi ke masjid. Apabila sampai ke masjid, maka engkau pada awal waktu, setelah itu maka hendaklah engkau mengambil wuduk dulu. Ini ialah mengambil wuduk, ini dah jelas lah. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk. Jangan lupa solat sunat wuduk lalu pergi ke masjid. Bagi yang wuduk di rumah. Kalau kita sekarang, kalau dalam PKP ni, of course lah kita wuduk kat rumah. Tapi kalau normal, biasanya kita dah wuduk kat masjid. Sebab dalam perjalanan masjid, kadang-kadang juga kita selalu terbatal. Apabila sampai ke masjid, maka solat engkau 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Jadi masuk-masuk boleh solat sunat tahiyatul masjid. Jangan lupa solat tahiyatul masjid. Kalau solat sunat rawatib digabungkan tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Jawab dulu bang tadi, azan. Kemudian solat engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Baru solat 4 rakaat daripada solat zuhur. Semua itu sunat muakkadah. Ini semua sunat muakkadah pada ahli tasawuf, menurut ahli tasawuf. Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin min bani Ismail. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Barang siapa solat dahulu daripada zuhur, siapa solat zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Ini apa? Iaitu solat sunat qabliyah atau solat sunat qabliyah zuhur. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla dhuhri ghufira dhunubuhu yawmahu dzalika. Diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam kitab Tarikh Baghdad. Yang bermaksud, barang siapa solat 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampun dosa-dosanya pada harinya itu. Okey tuan-tuan, jelaskan. Lalu dia kata, selepas itu engkau solat fardu zuhur serta imam. Solat fardu zuhur dengan imam lah, jamaah. Dengan jamaah. Kemudian maka solat engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Jangan lupa solat sunat ba'diyah. Solat sunat setelah zuhur. Ba'diyah tu setelah zuhur. Qabliyah tu sebelum zuhur. 4 rakaat ba'diyah setelah zuhur. Kemudian daripada zuhur, kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya iaitu man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar.
Barang siapa yang memelihara atas solat 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya itu atas api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Makhul daripada Ummi Habibah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Syahdan. Jangan engkau sibuk kemudian daripada solat zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu ataupun menolong atas yang mubah. Jadi jangan kita sibuk tuan-tuan dan puan-puan ketika setelah melakukan perkara itu dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Iaitu apa? Caranya kita isikanlah dengan menuntut ilmu. Belajar ilmu memberi manfaat pada agama. Jadi sebab itu guru-guru kami setelah solat zuhur tersebut, kalau yang akhir kan macam kalau Syekh Kiai Maimun Zubir tu dia solat lambat lah, habis solat zuhur dia terus baca kitab. Baca kitab sampai masuk asar, and then solat qabliyah asri, lalu solat asar, habis solat asar mengaji lagi baru balik masak. Itu contoh dia. Itu contoh dia. Jadi sehari-hari ini kita penuhkan dengan ibadah. Bukan dengan lahor, bukan dengan permainan, bukan dengan perkara-perkara yang tak berfaedah, bukan dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu ataupun menolong atas perkara yang mubah, seperti berkhidmat. Harus seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin dan berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf, serta berkhidmat kepada guru kita, dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu, iaitu segala orang Islam. Atau sibuk engkau dengan membaca Al-Quran, atau sibuk engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agamamu. Jadi kita sibuk dengan ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apabila masuk waktu asar, maka solat engkau 4 rakaat dahulu daripada solat fardu asar. Jadi bila dah masuk waktu asar, kita solat dulu 4 rakaat qabla al-asri. Solat 4 rakaat sebelum asar, solat sunat. Iaitu sunat muakkadah juga pada ulama ahli tasawuf. Menurut ulama ahli tasawuf, solat tersebut adalah solat sunat juga, yang muakkadah, yang dikukuhkan kerana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asri, yang bermaksud memberi rahmat Allah Subhanahu taala akan hambanya yang solat 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lalu sabda Nabi SAW lagi, man shalla qabla al-'asri arba'an harramahullahu 'alan nari. Barang hadis riwayat Tabrani dengan hadis yang hasan menurut dalam kitab Faidul Qadir, iaitu barang siapa solat 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya atas api neraka. Diharamkan. Seyogyanya jangan engkau meninggalkan akan yang demikian itu, supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apabila selesai engkau solat fardu asar itu, maka jangan engkau sibuk melainkan dengan seumpama yang dahulu, iaitu hendaklah engkau kerjakan seperti yang tersebut kemudian daripada solat zuhur dahulu, seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agamamu, atau menolong kebajikan kepada segala manusia, atau berbuat ibadah yang sunat seperti membaca Al-Quran, segala wirid, ataupun berusaha kepada segala sesuatu yang membawa kepada kebajikan kehidupan di dunia yang menolong kepada akhirat. Ini samalah. Jadi jangan buat benda kecuali benda yang baik sahaja. Jadi kita, terutama yang dah pencen ni, isi hari tersebut dengan ibadah. Isi hari tersebut dengan segala perkara yang baik sahaja. Jangan sibuk benda yang tak baik. Jangan sibuk pergi karaoke. Jangan sibuk duk melalak nyanyi sana. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang lara. Ini jangan. Jangan membazir. Shopping tiap-tiap hari shopping. Mentang-mentang kaya-kaya tu shopping tiap-tiap hari. Kalau tak shopping ni rasa tak puas hati. Ini jangan membazir. Kecuali dia shopping untuk perkara yang baik, tak apalah. Dia tahu penyakit dia, suka pergi shopping, maka dia shopping, beli beras, beli apa, dan dia pergi tolong orang yang susah. Ini pahala banyak, insya-Allah. Insya-Allah ini pahala yang banyak. Okey. Dan hendaklah engkau tentukan tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada wiridmu yang tertentu.
sekira-kira tiada lalu tiap-tiap wirid yang tertentu pada suatu waktu itu kepada lainnya, supaya nyata bagimu berkat segala waktu itu, seperti yang hamba sebutkan segala wirid itu di dalam risalah yang bernama Al-Urwatul Wuthqa fi Silsilati Waliyil Atqa. Jadi kalau nak tahu wirid-wirid Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beli kitab Urwatul Wuthqa fi Silsilatil Waliyil Atqa, karangan Syekh Said Muhammad As-Samman, tapi dia yang terjemah tu. Itu ada manuskrip dia dan dicetak dalam bentuk cetakan oleh Khazanah Fataniyah. Di Malaysia ni ada Khazanah Fataniyah oleh almarhum Ustaz Wan Saghir, guru kami lah. Beli kitab tu, boleh nampak ini wirid-wirid Syekh Abdul Samad Falimbani dan amalkan wirid tersebut. Bersalahan jika tiada engkau tentukan akan yang demikian itu, maka terkadang terbuat dan terkadang tiada berbuat, maka yang demikian itu tiada berkat waktumu. Kalau boleh janganlah tak istiqamah, sebaiknya buat istiqamah. Kerana kalau kadang buat kadang tak buat, tiada berkat lah. Jadi kalau boleh kita istiqamah dengan mengamalkan wirid-wirid tadi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Kita akan sambung minggu hadapan tempat yang sama, insya-Allah. Jangan lupa pada bulan Ramadan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau yang boleh khatam satu kali, kena khatamlah satu kali. Satu bulan Ramadan minimum, tu minimum. Kalau boleh 2 Quran, alhamdulillah 2 Quran. Kalau boleh 3 Quran, berarti 10 hari 1 Quran, 10 hari 1 Quran, 10 hari 1 Quran, buat 10 hari 1 Quran, insya-Allah. Kita harap insya-Allah kita sentiasa istiqamah dalam beramal, dalam beribadah dan dalam keadaan berilmu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.